Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjat syukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan bicara kita dalam buku Sunnahmu Amalanku. Alhamdulillah, kita telah masuk ke perbincangan tentang menyayangi masjid. Bila kita kata sayang ke masjid, bagaimana cara kita nak sayang ke masjid? Sekadar sayang saja ke? Ada ke bukti-bukti, tanda-tanda kita sayang ke masjid? Maka di sini ada beberapa bukti menunjukkan kita tu betul-betul sayang ke masjid. Yang pertamanya, sebagaimana dalam hadis muka surat 175 tu, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Salah seorang daripada kumpulan orang yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat, iaitulah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi para ulama Islam, di antaranya Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia tanya, macam mana kita nak ikat hati dengan masjid? Apa makna? Kan kita dah bincang panjang itu. Kita ulang balik sekali lagi. Maknanya syadidul hubbilah, sayang sangat dia ke masjid, dengan makna al-mulazamatu lil jamaah, sentiasa dia hadir solat berjamaah. Bukan makna dia duduk di masjid. Ada juga orang duduk di masjid tapi orang azan pun tak bangun, qomat baru bangun. Itu tidak ciri-ciri benar. Maksud orang yang hati tergantung ke masjid ni, dia melaksanakan wazifatul masjid. Tugas seorang duduk di masjid apa dia? Solat, zikir, iktikaf. Bukan semata-mata duduk. Ada orang duduk di masjid, dia tak pergi. Duduk mana masjid? Mesti PKP ni ada mari nak tumpai masjid dah. Kata tak boleh, masjid tutup. Sebab kita tengok dia duduk, sungguh duduk. Tidak kata duduk ibadat, pakai duduk situ ya. Ya, kita kata ini Imam Nawawi kata bukan makna pakai duduk dalam masjid. Ibnu Hajar pun menyokong pandangan Imam Nawawi ni. Dia kata maksudnya hati terikat dengan masjid, artinya cita-cita dia nak balik ke masjid. Azal dia ada di masjid. Subhanallah, itulah makna hati terikat dengan masjid. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kata-kata menarik dari seorang ulama. Dia kata apa? Bandingan orang mukmin dengan masjid seperti ikan dalam air. Bandingan orang munafik dengan masjid seperti burung dalam sangkar. Jauh beza tu. Ikan dalam air ni relax dia. Pergi mari suka maknanya. Burung dalam sangkar, lambat terbuka pintu, asyik nak terbang lagi. Maknanya kita ni jangan jadi burung dalam sangkar, kita jadi ikan dalam air. Waktu duduk di masjid tenang. Lagi lambat komat, lagi boleh dua muka surat lagi. Nah, tidak asyik duduk tengok jam. Tak memang mana pula lambat. Dia tak usah duduk ngepek. Lambat tunggu masa, Quran tambah dua muka. Maknanya lagi kita nunggu, lagi ada peluang untuk kita meningkatkan ibadat kita. Itu yang seterusnya. Kemudian dalam perbincangan kita yang lepas juga, iaitulah kita sebut tentang kelebihan membina masjid semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk pada orang, bukan kerana nak apa-apa sajalah. Yang penting kita buat kerana Allah Azza wa Jalla. Baik, kita sambung perbincangan kita yang kedua. Yang kedua iaitu masjid adalah merupakan tempat zikrullah, tempat kita membaca Al-Quran, tempat kita solat, tempat kita beribadat. Kesimpulannya, masjid tempat beribadat, dan tidak menafikan kerja-kerja lain, kerja-kerja kebajikan lain dibenarkan dalam masjid. Contohnya kita bermesyuarat, macam mana kita nak bantu, macam mana kita nak imarahkan masjid, bagaimana kita nak pergi bantu orang susah. Berapa orang dalam kampung, dalam qaryah kita ni orang yang memerlukan, tidak jadi masalah. Yang kata ni cakap hadu ni dalam masjid lah. Cakap benda-benda yang karut dalam masjid, itu yang tak boleh. Maka masjid ni, tetapi
besar fungsi dia, utama dianya iaitulah ibadat dan zikir, sebagaimana dalam kisah kita ni. Inilah objektif, tengok kitab. Inilah tujuan utama ataupun objektif besar pembinaan masjid. Wak bina masjid nak apa tu? Nak buat store berah. Orang tak buat di masjid. Orang buat store kat mana-mana gudang. Nah, masjid ni orang bina, dalam kepala kita mesti kita ingat bina masjid ibadat. Mesti kita ingat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan kita bina masjid. Pernah menyebutkan perkara ini, Nabi salah sebut perkara ini kepada seorang pakcik badui yang kencing dalam masjid. Cerita dia panjang tapi kita nak pendek ya, kan? Iaitu sedang Nabi SAW duduk dalam masjid, kata Anas, kami duduk dalam masjid bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba mari seorang badui. Orang badui ni orang kampung lah, orang kampung, orang pendalaman. Dia mari masuk dalam masjid, jumpa dengan Nabi SAW. Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia duduk, dia nak keluar dari masjid, rasa-rasa macam nak buang air. Dia buang air dalam masjid. Muka masjid zaman Nabi ni tak ada kapek, semi pun tak, dia pasir gitu ya. Jadi bila dia buang air, orang pakak marah lah dia. Marah kepada pakcik ni. Maka ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang Raufur Rahim, yang mempunyai kesian belas, kasih sayang dia kepada umat. Nabi kata, la tazrimu, jangan marah dia, biar dia sudah. Nah, ini kita belajar fiqh dakwah. Nabi kata, la tazrimu, jangan jangan disusahkan dia, biar dia sudah. Maka sahabat-sahabat pun biarlah. Bila dia selesai, barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam panggil. Nabi kata, bawa air, pergi jiu, basuh tepat kena air kencing tu. Mudahlah. Tidak kata ambil tanah, angkat tanah, buatlah jiu atas tanah tu, dia jadi bersih lah. Sama juga kita hari ni kapek. Macam mana kita nak buat? Dia kena dipanggil taksirul ma', kena perbanyakkan air. Mana kita siram, seduh, tiga lagi, siapa tak bang, tak apa. Ada setengah masjid tu, betapa kapek dia. Tanya, kenapa ni kapek ni? Dia kata, hok jaga masjid ni kuat was-was dia tu. Apa benda dia jumpa atas kapek ni kerap lah kau pergi basuh. Waktu mari sambung pula. Jadi nampak betapa dia punya kapek. Jangan siapa pelik sangat kita ni, kan. Nabi kata, ambil air setimba, pergi siram atas kecil dia tadi. Kemudian Nabi panggil dia. Ta'al. Bila Nabi SAW panggil, Nabi SAW tanya dia, kenapa kamu kencing? Alasta muslim? Naam, muslim. Habis, ma hamalaka? Apa sebab kamu kencing dalam masjid? Dia kata apa? Ma zanantu illa annahu sa'idun minas su'udah. Aku ingat aku macam pada pasir biasa. Ya. Dia orang badui. Badui ni gitulah hidup dia di kampung ni, mudah. Tidak ada tanda apa. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia. Nabi kata, innama hiya li zikrillah, in anna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Dalam kitab kita ada, masjid ni bukan untuk buang air, bukan untuk dicampur kotor-kotoran. Innama hiya li zikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Quran. Nabi kata untuk solat, untuk baca Quran, untuk zikir di sini. Maka di sini para ulama mengatakan, bukanlah Nabi sebut 3 perkara ini saja boleh buat dalam masjid lah. Tapi hadis ini nak beri pendidikan kepada siapa? Kepada pakcik badui yang tidak memahami kesucian masjid. Hal lain ada lagi lah, cerita-cerita lain. Nabi duk bagi duit dalam masjid, tidak jadi masalah, kan? Cuma dalam hadis ini dia sebut 3 perkara. Apa dia? Solat, zikir, solat, baca Quran. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu tujuan besar masjid. Jadi kalau kita boleh laksanakan fungsi masjid ini, kita duduk solat di sini, kita baca Quran, kita berzikir,
Sebab itu ada dalam hadis ni, hadis apa ni, innama hiya li zikrillah ni, tuan-tuan tanda riwayat dalam Bukhari ada, dalam Muslim pun ada. Kita kata alhamdulillah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad dan lain-lain lah. Yang penting dalam as-sahihain. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik tempat yang Allah Taala suka masjid. Dan seburuk-buruk tempat ialah pasar. Ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang Tuhan suka kita nak tengok di sini di masjid. Pasar tak boleh pergi ke? Boleh pergi, tapi nak banding dengan masjid tu lain. Sebab apa? Sebab di pasar ni macam-macam. Ada orang berjual beli, ada orang duduk bertempik, ada orang jual dengan tak betul. Mana bercampur gaul habis. Sebab itu kita kena kontrol masjid kita ni, jangan masuk unsur-unsur yang tidak baik dalam masjid kita, kan? Jangan ada orang mari duduk maki-maki sini, mari duduk kata tu kata ini, tak boleh. Ini dalam masjid, nak kata-kata duduk di pasar. Sebab itu tempat dia. Maka di sinilah para ulama mengatakan perbandingan di sini, perbandingan bukan bermakna kita tak boleh masuk pasar, tapi pasar itu sesuai dengan orang-orang duduk cari dunia situ. Orang cari as-suqul akhirat di masjid, suqud dunia di pasar. Tapi kalau kita pergi pasar kerana nak berniaga, cari rezeki halal, boleh pahala, bukan kata tak boleh pahala. Baik, para jemaah sekalian, itu di antara ucapan badui. Mari tempat kita hari ni, ada ke tidak badui zaman kita? Badui macam Pak Cik ni tak berlaku lah orang mari kencing dalam masjid. Tapi kadang-kadang berlaku. Pakcik-pakcik kita ni, oleh kerana dia ni hati dia terikat dengan masjid, walaupun dia sudah hampir nyanyuk, pergi juga masjid. Anak dia larang, tak bagi, kan? Maka kita kena berunding lah. Kalau sekali-sekalinya terkecing dalam masjid, kita nasihat lah. Tok ayah, boleh dah kalau nak pencing pun dulu. Nah, kita balik berubat dulu. Kalau nampak boleh tahan kencing, mari pula masjid. Kalau tak boleh tahan, setengah tu dia tak boleh tahan, tak boleh nak dia kata. Kalau dia keluar dapat keluar tangga masjid, nasib baik dah. Kalau tidak, pakai dalam masjid, ataupun pakailah alat-alat. Yang pentingnya kita JK masjid ni terpaksa kena berunding dengan anak-anak dia, berunding dengan dia sendiri macam mana nak menyelesaikan masalah supaya tidak berlaku kotoran dalam masjid. Ini di antara perkara yang sangat penting pada jemaah sekalian. Biar kita, orang panggil, biarlah dunia ini harmoni, supaya kita tidak menyusahkan mana-mana pihak. Ana adalah 2-3 kes. Orang ni daripada awal lagi dia mari masjid kita, daripada dia muda lagi, siapa tua pun bawa kereta. Kadang-kadang dia langgar kereta orang, kadang-kadang langgar pokok, macam-macam. Tak apalah, perlu kita terpaksa kena berunding dengan keluarga dia, ambil lah nak kunci kereta atau jual dah kereta ni. Selagi ada dia naik. Mana hati dia tu terikat dengan masjid. Baik, tapi tak baiklah untuk orang lain. InsyaAllah Allah Ta'ala beri pada dia dengan kasih cinta dia kepada masjid. InsyaAllah dia mati dengan husnul khatimah. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara kita kena agendakan dalam masjid kita ni, tempat kita baca Quran, tempat kita solat, khususnya solatul jamaah. Sebab jangan kata, kalau nak baca Quran kena pergi masjid lah. Nabi SAW sebut dalam hadis, la taj'alu buyutakum qubura. Mu jangan jadikan rumahmu jadi kubur. Maka Nabi suruh kita solat sunat di rumah, solat baca Quran juga di rumah. Tapi bila kita mari masjid, ingat, dalam di antara adab pergi masjid, kita kena pergi awal, bukan pergi lambat. Bila pergi awal, apa yang kita nak buat? 3 perkara ni kena buat. Masuk dalam masjid, tahiyatul masjid. Sudah tahiyatul masjid, zikir, baca Quran. Itu di antara amalan-amalan yang dilakukan dalam masjid. Kalau kita nak berkumpul-kumpul ni, ada setengah realiti lah di alam nyata, kata orang. Ada setengah orang ni dia pergi masjid awal, tapi memang jadi kelak tempat dia pergi buah kan di masjid. Dia tak masuk dalam masjid, tapi dia duduk luar tu. Dia berbuah ni siapa komat. Ana berhenti sebuah masjid. Dia ada batu hodok atut pi kaki limau. 2-3 kumpulan. Orang yang azan tak naik. Tengok komat baru dia berjujut naik. Lepas maya tu kita cakap, tok ayah Maulid dah kata mari awal masjid ni comel. Tapi
kita kena berilah hak dia tu. Paling lewat masuk masjid, azan. Sebab kita nak solat sunat qabliyah, kita nak zikir. Jadi kalau dijadikan setengah orang dia puas duduk rumah, jadi tempat dia buah di masjid, kita kata rugi. Macam mana nak bagi kesedaran? Sama-sama kita fikirkan, insya-Allah. Baiklah, kita pergi kepada perkara yang ketiga. Kelebihan solat fardu berjamaah di masjid. Kelebihan solat fardu berjamaah. Solat sunat di mana? Di rumah. Tak boleh di masjid? Boleh. Maknanya di rumah lebih afdal. Di rumah lebih afdal. Tapi kalau kita tak mampu, contohnya qabliyah, ba'diyah, nak buat di rumah, tak sempat pula. Kalau qabliyah, solat dulu di rumah mari-mari, mungkin tak sempat. Ba'diyah belum tentu jadi kalau balik rumah. Dia dua tu je tak? Kalau di masjid insya-Allah jadi, kalau balik mana agak belum tentu jadi. Allahu akbar. Ingat memang ni anak balik semaya rumah tadi. Jatuh wuduk tengah jalan pula pakai jalan. Allah. Tak apa-apa rumah pula. Apa ni? Isteri kata makan nasi ada tu. Assalamualaikum. Jadi kita daripada kita hilang terus kita punya apa ni? Pahala ni, solatlah dulu. Allahu akbar. Maha kaya Tuhan. Baik. Tengok hadis Nabi sallallahu, Nabi kata apa? Siapa dia berwuduk di rumah dia untuk melaksanakan solat. Siapa dia mentatahara? Siapa dia berwuduk di rumah dia dengan niat nak pergi solat di masjid. Lalu dia menyempurnakan wuduknya. Comellah wuduk ikut sunnah molek. Dengan yang sunatnya yang semua kita buat. Komo-komo masuk air dalam hidung, basuh kepala semua. Kemudian dia berjalan untuk menunaikan solat fardu. Keluar daripada rumah dia semata-mata niat nak pergi solat. Lalu dia solat bersama orang lain, iaitulah bersama jemaah Islam di masjid. Nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Masya-Allah, tabarakallah. La yakhtu khatwatan. Dalam hadis ini panjang. Nabi kata tidak melangkah satu langkah kecuali diampunkan dosa, tidak angkat satu kaki kecuali diangkatnya darjat. Hapus dosa, angkat darjat. Pergi mari. Allahu akbar. Besar ke tak besar pahala kita? Sebab tu anak kata awal-awal mari SOP dulu. Anak kata corona telah mengajar kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tak sunnahnya? Yang pertama AJK Masjid kata nak solat mari awal. Pertama hari Jumaat. Hari Jumaat pukul 11 dah mari. Sebab kita kata siapa dia mari awal boleh tepat penuh tutup itu. Pukul 11 siapa dah. Kalau tidak dekat-dekat dengan tebuh kedua baru mari. Dah. Mazhab corona ni ada juga faedah dia. Kemudian berwuduk di rumah. Ni sunnah Nabi kata berwuduk di rumah, keluar pergi masjid. Kita berjalan daripada rumah tu sudah dikira pahala salat. Masya-Allah, tabarakallah. Duduk di masjid pula melaksanakan tugas yang disebut tadi, balik sampai ke rumah baru tengok habis dia punya tempoh solat. Daripada kita keluar rumah tadi pukul 7, insya-Allah kita sampai balik ke rumah kita pukul 9, 9:30 malam, maknanya 2 jam setengah pahala salatun. Tapi ada beberapa kriteria yang Nabi suruh ajar, kita akan sebut secara ringkas nanti insya-Allah. Di antaranya berwuduk di rumah. Siap kita turun rumah tu niat lagi masjid. Dalam perjalanan dia masjid jangan duduk main patah tangan. Itu di antara lah. Kalau duduk main kokah-kokah ni dia jadi macam main. Itu di antara yang kita. Mana dia boleh pahala berterusan. Baik, hadis ini dalam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Artinya solat berjamaah di masjid, berjamaah dia tak kata masjid ni. Salatul jamaah lebih 27 kali ganda lebih baik berbanding solat bersendirian. Yang di sini hadis ini riwayat Bukhari Muslim, mana dia tidak sebut di mana. Tapi kalau sebut uruf jamaah, iaitulah di masjid. Mari zaman PKP ni macam mana? Solat di rumah, insya-Allah 27 pahala juga. Cuma bila mari timbul beberapa isu yang dibangkitkan oleh sebahagian pendakwah. Pendakwah zaman kita ni mudah, dia ada alat sendiri. Dia tak telefon dia tu lah, dia main Facebook,
dia boleh cakap siang ke malam. Oh tuan-tuan, tidak ada dalam sunnah Nabi salat berjarak-jarak gini. Memang tak ada dalam sunnah pun. Siapa dia kata sunnahnya? Oleh itu, sama ada kita salat rapat ataupun jangan pergi masjid. Ni ramai orang tak pergi masjid dengan sebab dikempen oleh penceramah-penceramah seperti ini. Biasanya penceramah seperti ini dia percaya ke teori konspirasi, teori-teori dajjal nak keluar. Jadi bahaya kadang-kadang kita kata orang yang ikut sah jarak ni pengikut dajjal yang panggil dia. Kebetulan setengah orang ni tak apa nak pergi masjid dah, kena buah dajjal seperti pakai tak pergi selalu. Sebab itulah kita kata 30% masjid dibuka, tak terbuka juga hati nak mari. Patut kita kata penuh lah tu. 30%. Baiklah para jemaah, itulah dia panggil syubhat. Setiap benda yang kita nak ni adalah gangguan-gangguan yang tersendiri yang kita kena sedarlah bahawa solatul jamaah ini satu solat yang besar. Di antaranya Nabi sebut pahalanya berganda. Orang yang berjalan ke masjid sudah dikira sahabat pahala. Tunggu solat yang kedua ni, kita duk tunggu ni. Daripada maghrib nak pergi ke isyak. Sekarang ni kita tak dengar ya tuan-tuan. Kalau kita dengar mungkin rebah dah kita sini. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, intizarus salati salatun. Menunggu solat sudah dikira pahala solat. Yang kita duduk ni 1 jam tunggu ni antara maghrib dengan isyak, pahala ditulis solat. Ini kita pahala duduk solat. Malam yuhdis, lagi dia tak batal wuduk. Kalau batal wuduk berhenti sekejap, dia ambil wuduk masuk, solat tahiyatul masjid balik, insya-Allah dia bersambung. Tapi kurang beberapa minit tadi lah. Artinya rugi kalau kita tak duduk sini kan. Rugi kalau tak duduk sini. Ada orang tanya juga saya, Ustaz, waktu PKP saya tak bergerak lepas maghrib dengan isyak, pakai tunggu situ. Duduk atas jadah dia dengan baca Quran sama anak-anak, boleh pahala. Nunggu solat juga. Kita kata insya-Allah yujar. Boleh pahala juga. Sebab waktu tu kita tidak ada ruang untuk pergi ke masjid. Dan orang-orang yang istiqamah dengan masjid, waktu sehat dia ke masjid, waktu tidak ada halangan masjid, waktu tidak ada PKP dia di masjid, bila mari waktu terhalang, insya-Allah dia boleh pahala di masjid walaupun berada di tikar di rumah dia. Itu yang saya namakan pahala pencen bagi orang-orang yang istiqamah seperti ini. Bahkan kalau kita sakit, Allah Ta'ala lah selamat kita semua insya-Allah. Sakit, tak boleh nak pergi masjid nanti, waktu itu pun boleh pahala berjamaah, sebab itulah rutin hidup kita. Waktu kita sehat, waktu tidak sakit. Jadi muslimin dan muslimat, waktu sehat inilah ambil peluang besar-besar. Jangan tunggu kita sakit baru nak salam dengan imam. Nah, salah juga, minta juga Al-Fadhil Ustaz Imam Zairah dia. Gilah Pak Imam. Rupanya nak salah kemah. Salah yang itu email juga, kemah pegang tangan. Tu email. Tolong doa kalau sihat nak pergi masjid. Berai mata. Tu email paling lah lain. Kakak ni. Masa segar dulu pergi mari tak mari masjid pun. Masa tu jadi ke tak jadi? La. Nak pencet ni waktu kita sihat ni kita duduk di masjid. Insya-Allah tuan-tuan dan puan kita tidak akan rugi, tak akan rugi. Pasal itulah sahabat-sahabat yang istiqamah dengan masjid, bila dia WhatsApp musim PKP, kita kata insya-Allah yujar. Tuan-tuan dan puan-puan berpahala sebagaimana kita duduk di masjid. Kita taat kepada ulil amri dalam isu yang perkara seperti ini lebih baik daripada kita duduk mencelarukan masyarakat. Anda dapat maklumat 3 sebab orang tak pergi masjid lepas pasal PKP ini. Sebab yang pertama kerana takut Covid. Walaupun SOP sudah ada, takut juga dia. Sebab yang kedua memang ambil kesempatan sungguhlah. Orang tak pergi belakang, kita pun sedang molek tak pergi. Sebab yang ketiga tadi, syubhat yang ditimbul oleh sebahagian pendakwah. Mana ada sampai Nabi solat, tak ada pendakwah kata solat jauh-jauh ni sunnah. Tak ada. Kita kata ini dalam waktu darurat. Allah nak menyedarkan kita supaya kita berdoa pagi, petang, siang, malam. Ya Allah, ya Tuhanku, cintanya kami kepada solat berjamaah, duduk rapat-rapat saf,
kehadiran semua para jemaah di masjid tidak terhad, tidak berdaftar, semua yang boleh mari. Ya Allah, dengan kecintaan ini kita bertawassul kepada Allah supaya Allah Ta'ala angkatkan penyakit ini. Bukan hari-hari duduk ngepek ke jauh. Kita tu muhasabah diri untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Semua benda ni benda mari daripada Allah Azza wa Jalla. Pada tu dalam khutbah semalam, tajuk dia musibah. Ana baca khutbah Arab. Dia kata musibah ni kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam 18 tahun menderita sakit. Anni massaniyad-dur, ya Allah aku sakit. Dia mengadu kepada Allah Taala 18 tahun. Nabi Ayub. Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengadu sedih aku ni kepada Allah sampai selaput mata tak nampak. Ulama tafsir kata paling minima terpisahnya Yusuf daripada bapa dia 40 tahun. Ada setengah saya kata 80 tahun baru jumpa balik. Kita baru setahun nak mengamuk dah. Sabarlah dulu. InsyaAllah kalau kita banyak munajat kepada Allah Taala, Allah Taala angkat engkau. Tapi kalau kita banyak duk mengamuk, wallahu alam, bila tarikh Tuhan nak angkat, Allah Taala yang Maha mengetahui. Pasal itulah kita banyak kembali kepada Allah. Jangan banyak duk mengepek sana sini, tak ada faedah. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Kelebihan membaca, mempelajari Al-Quran dan juga majlis ilmu di masjid. Ini penting ni para jemaah sekalian. Dia panggil hilaqul ilmi fil masjid. Kita utamakan mengaji majlis ilmu di masjid. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fi man indahu. Allahu akbar. Maksudnya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah Allah. Rumah Allah yang paling utama sekali masjid. Surau kita kata insya-Allah. Sebab surau pun orang bina surau tu dia niat apa? Niat untuk ibadat. Wakaf untuk ibadat. Balasah sama juga. Cuma kalau di jabat tu bilik solat tu tak tahu tu di bahasa dia tidak niat surau pun. Kebetulan dia bos pejabat suka nak solat jemaah, dia ambil store dia buat surau. Itu mungkin lain sikit. Tapi masjid ke surau ke balasah, masjid lebih utama kita kata. Nabi kata tidak ada mana-mana yang berkumpul di rumah Allah tujuannya yatluna kitab Allah, nak mengaji Quran. Yang kedua, yatadarasunahu bainahum, dan untuk mempelajari, mengulang kaji Al-Quran. Ni kita ni Al-Quran, sunnah, ilmu-ilmu agama itu termasuk. Tapi ilmu yang paling tinggi darjah ilmu Quran. Sebab itu kata di para ulama, zikir yang paling baik kita berzikir dengan kalam Tuhan. Allahu akbar. Zikir yang paling utama kita berzikir dengan kalam dia sendiri. Kita puji Allah dengan kalam dia. Subhanallah. Zikir yang kedua yang terbaik, zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi utusan Allah. Ini kadang-kadang kita tak apa besar hak Nabi, kita duk nampak hak orang lain tu besar-besar. Hari ni orang duk tanya selawat ni macam-macam selawat ada. Besar pula tu pahala. Sekali baca hak dia ni lebih baik daripada 1000 kali selawat Ibrahim yang kita baca dalam solat. Kita kata hayhat, tak mungkin. Tak mana sahabat mari tanya Nabi ajar hak tak afdal. Hak afdalnya hak mari jumpa tak tahu di mana. Tak. Itu maknanya kita letak utama di situ. Bila kita duduk mengaji majlis ilmu dalam masjid, 4 perkara tuan-tuan dapat. Ini kempen besar kepada kita. Yang pertama, tanda tak nombor. Nescaya Allah Ta'ala akan turunkan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Nak tenang, mari mengaji. Yang kedua, rahmat akan menyelimuti mereka. Majlis kita ni diikuti oleh para malaikat. Oleh rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga, wahaffathumul malaikat sekali dengan kita. Ada orang bisik.
Dia kata, ustaz, apa faedah sebut malaikat? Kita bukan nampak dia. Anak pun kadang-kadang duk mikir juga, kenapa tu Nabi sebut malaikat ni? Rupanya ada waktu kita mengajar, tinggal seorang dua je depan kita. Nah, masjid besar, suara speaker 3 kilometer dengar. Pergi masuk dalam masjid, nak cari orang pendengar tak jumpa, banyak tiang pada orang. Ketika itulah penceramah ingat, wa haffathumul malaikat, malaikat penuh dalam masjid. Kita duk nampak malaikat saja, orang tak nampak. Semangat balik lagi kita ni. Main seorang dua ni nak ceramah tidak. Kita ingat. Tapi zaman kita ni tak apa sunyi. Sebab zaman PKP ni kena mengajar sore-sore atas rumah dengan dia panggil online. Live ni kan. Pandai dah lah dah. Ada 100 orang tengok, ada 200 orang. Ada ustaz-ustaz ribu-ribu orang tengok, macam-macam. Allah Taala beri kepada orang. Baik, yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indahu. Allah SWT akan menyebut nama mereka. Nama orang duduk majlis ilmu ni Tuhan sebut kepada golongan yang berada di sisi dia. Subhanallah. Tuan-tuan nak ke tidak Allah Ta'ala sebut nama kita? Nak? Mari mengaji. Kuliah subuh ada, kuliah zuhur ada, kuliah asar ada. Yang penting duduk dalam majlis ilmu, majlis tadarusul Quran. Zakarahumullahu fiman indahu. Allah Ta'ala sebut nama orang. Allahu Akbar. Zaman Nabi dulu seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab. Satu hari Nabi SAW sebut Ubay membaca Quran. Allah Ta'ala suruh membaca. Ubay terkejut, ya Rasulullah, sammanillah, Allah Ta'ala sebut nama saya. Nabi kata, na'am ya Ubay, Allah Ta'ala sebut namamu. Menangis Ubay. Kaif tak menangis? Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian sebut nama Ubay. Macam mana Ubay tak menangis? Ubay sudah tidak ada. Rasulullah SAW sudah wafat. Tapi hadis ini sahih. Nabi kata siapa yang suka nak Allah Ta'ala sebut nama dia, duduk dalam majlis yaqra'ul Quran wa yatadarasuna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sebut nama kita banyak kali bila kita banyak berada di mana? Di halaqah al-ilm. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara kelebihan belajar di masjid. Tanda hadis ni tak ada dalam kitab, tapi tuan-tuan boleh tanda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu an yaghdu ila Buthan. Siapa di kalangan kamu nak pergi ke Buthan? Buthan ni kalau kita duduk di masjid Nabi tu ke arah nak pergi lakau Masjid Quba. Allah kata dia panggil Buthan. Au ila Aqiq, Wadi Aqiq, nak pergi lakau Miqat. Itu dia Aqiq. Pergi sana ambil 2 ekor unta yang gemuk yang besar. Min ghairi ismin wala qati'atir. Tak payah balah dengan siapa, tak payah kelang siapa, pergi ambil 2 ekor unta balik, pergi ambil unta balik. Sahabat-sahabat ingat ke Nabi tak suruh ambil unta sana? Oh. Faqulna ya Rasulullah nuhib. Sahabat jawab, nak Rasulullah, kami nak pergi ambil. Tunjuk unta di mana. Unta zaman tu harta besar kan. Zaman ni pun besar, 5,000 seekor. Suruh ambil kambing pun berlari dah kita dah. Punya orang bagi kek pun gagi cokok unta. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Fala an yaghdu ahadukum ilal masjid. Dengar, nak ambil unta ke tak? Nabi kata berpagi-pagi kamu pergi ke masjid. Fayata'allam, pergi belajar. Au yaqra ayataini, atau pergi baca 2 ayat Quran. Khairul lahu min naqataini, lebih baik daripada dia dapat 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 lebih baik wa min a'dadihin minal ibil, berapa bilangan ayat banyak tu lebih baik daripada unta. Manakala kita boleh baca 100 ayat, 100 ekor unta, lebih baik kita baca Quran daripada ikuti unta orang. Hazal hadis rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan nak ke tak nak, marilah kita ke masjid, jadikan majlis ilmu kita di masjid. Masa tuan kadang-kadang fikir juga bila kita buat majlis ilmu di masjid, waktu kita ceramah perdana kita keluar daripada masjid pergi buat di padang. Kenapa? Tempat yang paling baik majlis ilmu di sini, bukan di padang. Di padang tu kalau kita nak buat acara lain, nak bagi tu ke, nak bersukan ke, nah,
nak buat nasib-nasib berdikir ke, bolehlah kat luar. Tapi majlis ilmu sesuai dalam masjid. Tapi jadi budaya. Ceramah perdana malam ni kita tak buat dalam masjid. Buat mana? Di luar. Pasal apa? Senang orang dengar nak isap rokok. Serabut kita kata. Tengah duk ceramah tuan-tuan begini, berasak itu, berasak ini. Allahu Akbar. Berasa nak balik kita. Buat dalam masjid, orang menghormati. Majlis masjid dilingkungi oleh malaikat. 4 perkara kita dapat. Duduk dalam majlis ni. Nabi kata 2 ayat membaca di masjid lebih baik daripada kamu dapat 2 ekor unta. Masya Allah, tabarakallah. Dan satu lagi cerita. Kata Nabi, hadis itu dalam Muslim yang tadi. Hadis ini pula kata Nabi SAW, inna lillahi malaikah. Allah SWT lantik beberapa kumpulan malaikat yatufuna fit turuq. Malaikat ni duduk meronda, berjalan sana, berjalan sini, yaltamisuna ahlaz zikri, mencari di mana kau orang duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu. Bila malaikat jumpa kita ni, dia SMS, WhatsApp kepada malaikat lain. Halamu ila hajatikum. Wahai malaikat, aku jumpa ada orang mengaji sini. Subhanallah. Malaikat panggil pokok dia mari. Dalam hadis ni Nabi kata, hadis ni sahih dalam Bukhari. Maka malaikat ni akan sambung sayap dia sampai ke langit. Allah tanya dia, "Mu jumpa apa di bumi?" Dia kata, "Ya Rabbi, mereka duduk kumpul, duduk belajar, mengaji." Ma yaqulu ibadi, hamba aku duduk apa? Ada yang duduk bertasbih, ada yang duduk berzikir, ada yang duduk memuji Allah Ta'ala. Luahlah mana, sama ada kita duduk mengaji Quran, kita duduk berzikir, kita duduk belajar, semua ada. Allah tanya, hal ra'auni, mereka tengok ke aku? Ya semangat sangat tu. Fa yaqulu la wallahi ma ra'au, demi Allah mereka tak tengok Allah. Siapa boleh tengok? Malaikat je jumpa Tuhan. Allah kata apa? Dengar tuan-tuan, seolah-olah inilah biar masuk dalam telinga kita. Allah Ta'ala berfirman kepada kita melalui malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat, mensaksilah aku memberi keampunan kepada orang yang duduk dalam majlis zikir, dalam majlis. Subhanallah. Kenapa kita tak nak? Kita nak cari apa lagi atas dunia ni? Nak cari kedai kopi, berita perdana malam-malam buat apa? Duduk di masjid, kan? Habis tinggi boleh tahu berapa angka COVID hari ni. Lepas tu nak buat apa? Duduk sini. Allahu Akbar. Malaikat ni jalan tugas dengan tepat, telus. Yaqulu malakun minal malaikati. Malaikat kata, "Ya Rabbi, ada seorang dalam majlis tadi bukan nak pergi mengaji pun dia." Malaikat report. Innama ja'a li hajatin. Dia pergi nak cari imam, ada hajat tertentu. Kita kata, ni dalam kurungan ni bukan terjemah hadis. Dia nak pergi cok borang, nak minta zakat kau, nak minta nikah anak dia. Tiba-tiba ada orang kuliah, tu imam duduk kuliah, dia duduk juga dengar. Malaikat tanya Allah, nak buat macam mana dengan orang ni? Boleh juga ke? Kau duduk kategori B. Allah kata apa? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Orang duduk dalam majlis ilmu, orang duduk berzikir, mereka tidak khianat kepada orang ada sekali dengan dia. Kita kata subhanallah. Tuan-tuan yang kebetulan mari, ada orang yang ngajar kita duduk sekali dengan orang bawa kitab pergi sekali. Subhanallah. Nak kata anak kita? Allahu Akbar. Banyak lagi tuan-tuan hadis-hadis motivasi begini. Mudah-mudahan satu hari Abu Hurairah tengok orang duduk sibuk di pasar. Dia pun ceramah di pasar pagi. Dia kata, "Hei para sahabat semua, mu duduk sibuk di pasar, orang lain duduk bagi pusaka Nabi di masjid." Oh, bunyi pusaka Nabi, berlari pakat hunggah di masjid. Ingat kau boleh hutang kau apa benda ni? Nak boleh pedai kau apa? Kita tengok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Tak puas hati. Balik semula cari Abu Hurairah di pasar. Ya Abahir, mana ada orang pagi? Dah ada apa dia tu? Qauman yusallun, ada orang duduk solat, ada orang duduk baca Quran, ada orang duduk sebut halal dengan haram. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, "Waihakum, apa kamu ni? Fazaka mirasu Muhammad." Itulah pusaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Lam yuwarisu dinar wa dirham." Kan? Nabi kata apa? Nabi tidak mewarisi, tidak mempusakai dinar dengan dirham, tapi warasul ilma.
Orang lain sibuk cari ilmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah qala Rasul, mu duduk sibuk duduk tunggu orang berjual sini. Itu nasihat Abu Hurairah. Kita pun sama-samalah. Mudah-mudahan motivasi ini termotivasi kita insya-Allah. Cuma kita kena ingatlah, zaman kita ni zaman fitnah. Kadang-kadang kita nak mengaji, tapi penceramah pula tidak beretika. Ngajar kita tasawuf molek dah, nak bersih hati. Tapi mulut pula duk kata orang tu, kata orang ni. Ini juga satu masalah. Pokok kita kena tapih lah. Bukan semua ustaz cakap sedap tu. Jadi kita pilih-pilih lah. Yang rasa hati kita boleh menggerakkan hati kita, boleh mendekat kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita panggil. Kalau tidak, kosong tak apa, kita pakat zikir. Daripada kita duk dengar orang mencaci orang, tak ada baik. Macam-macam orang hari ni. Tak. Dia marah kau rela hak jaga tepi jalan tu tak mudah marah. Ni kata macam-macam, kita kata jangan. Nasib baik ada sahabat-sahabat kita hak tolong jaga parking, tolong jaga jalan raya. Nah, itu keselamatan. Baiklah para jemaah sekalian, kita tutup majlis kita ni, tengok dalam kitab. Kesimpulannya, mereka yang menyayangi masjid dan mengimarahkannya ialah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang yang mengikuti sunnah pastinya akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencintai Allah, dia kena ikut sunnah. Tak mungkin kita kata sayang ke Tuhan, hak Nabi aja kita tak mau ikut, kita kata ini satu kepincangan. Baiklah, saya sebut beberapa adab ke masjid. Tanda rengkah-rengkah. Yang pertama, elok kita pakai nak pergi masjid dengan pakaian yang baik. Pakaian yang comel, yang lawa. Jangan duk main pakai baju hok kerja serebel ke masjid lah. Nabi Allah Taala sendiri sebut, ya ay bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Anak Adam, ambillah perhiasan kamu nak pergi masjid. Pakai jubah hok comel-comel, pakai. Baju Melayu pun comel pakai. Tapi jangan baju hok tulis saya tu pelik tu tidak comel tu mengarut nama kita lah. Itu tak pakai. Yang kedua, larangan hadir ke masjid orang yang makan benda-benda berbau kuat. Kalau kita nak pergi masjid tu, musim-musim durian ni dulu. Kita buat ba'diyah, jangan qabliyah. Tahu ba'diyah? Makan lepas maya lagi pakai belum maya. Ni belum semaya marinya sedawa gepa kita dunia. Lah ni zaman kita masjid pula ekon. Allahu akbar. Ada orang bisik, hok isap rokok. Alah ke mana? Jadi hok isap rokok tu kan nak mari masjid jangan isap lah. Bui sepatai dulu, dah. Gosok gigi molek-molek rumah, baru mari. Jangan dah. Yang ketiga, elok kita pergi masjid berjalan. Kalau rumah tak jauh, lutut pun molek, jalan kaki. Kebetulan pula kita lah ni parking pun tak ada, sedang molek. Kan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut kepada sahabat-sahabat yang cerita dia ni dia jalan kaki. Nabi kita kata sallallahu alaihi wasallam, mu boleh pahala mengikut apa yang kamu. Jalan kaki baik. Sambil-sambil tu kita boleh tanya khabar orang-orang sebelah. Nak bear ni, nampak duduk nyaka lagi tu. Mana agak. Dia kata masuk tabligh bila pula dia ni. Dia pernah kot tu lalu dah. Kata tak ada, biasa-biasa je, tidak ada masuk apa-apa. Khususnya hari Jumaat. Hari Jumaat Nabi kita sebut khas dalam hadis. Nabi kata man ghassala yaumal jum'ah, Nabi kata apa? Wa masya wa lam yarkab. Berjalan tak naik kenderaan. Kalau boleh hari Jumaat ni rumah kita tak jauh, kita pergi awal jalan kaki. Bawa tak ya kalah balik telefon kan nak mengambil. Boleh. Tak apa sangat kalau lutut ni alam kita tadi semangat kan. Kalau balik juga orang telefon tukar. Baik. Yang kelima, kita berjalan bi khusyuk, jangan berlari. Tidak sunat kita berlari ke masjid. Walaupun orang qomat dah. Kenapa laju tu? Qomat lah. Alaikum bisakinah. Tenang saja. Di mana-mana kita sempat kita salah, kalau tak sempat kita tambah lagi rakaat. Yang keenam adalah kita baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada rumah berjalan nak pergi masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Dalam kitab Perisah Muslim sudah ada. Klik buka balik Perisah. Kalau saya tak jumpa Perisah Muslim, ana ada dia panggil aplikasi baru, kita boleh letak dalam handphone. Nanti ana bagi ke masjid, boleh bagi dalam grup masjid. Senang, kita letak dalam sini. Mudah. Rengnya boleh dia tidak. Kalau kitab ni meninggal semua dah. Dia panggil Perisai Muslim.
Tekan situ doa makan. Doa nak pergi masjid. Doa ada belaka dalam itu. Kalau salah tu apa ingat, tanya nak tidur tu, pekik dulu tengok. Orang Tina kata, apa tu? Baca hak ni dulu. Dia lagi main telefon tiga tu. Dia kata apa? Pakai telefon pula kita. Baik, baca doa yang maksur. Yang ketujuh, Nabi kita larang main tasbih al-asabi', kepih tangan. Ketika nak pergi masjid, waktu kita duduk tunggu solat, dalam solat, tiga-tiga larang. Sebab boleh membatalkan pahala tadi. Hak tunggu solat tadi tu. Jangan, rugi kita. Yang ke-8, kita tunggu masuk masjid, bacalah doa, kan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma aftah li abwaaba fadlika, rahmatika. Nak keluar fadlika, kita kena ingat. Yang ke-9, bila orang azan, ikut muazzin. Jangan duduk buat, berhenti sekejap. Lepas azan, kita selawat, kemudian kita doa kepada Nabi SAW untuk mendapat syafaat. Yang ke-10, banyakkan berzikir dalam masjid, baca Quran, dan jangan lupa solat. Yang ke-12, yang ke-11, jangan lupa solat tahiyatul masjid, ataupun kalau kita masuk dah azan, solat qabliyah. Yang ke-12, dilarang iklan-iklan perniagaan jual beli meniaga dalam masjid, tak boleh. Yang ke-13, tidak dibenarkan keluar daripada masjid waktu sudah azan. Azan kita keluar nak balik lah. Ada je keluar nak ambil wuduk kita lain tu. Tapi eloknya kita kekalkan wuduk kita duduk di situ. Itulah di antara 2-3 perkara, 13 perkara adab-adab ke masjid. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan, insya-Allah. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita dalam amalan antara azan dengan iqamat. Apa yang kita nak buat? Tip apa yang patut kita buat di antara azan dengan iqamat dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.